Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma salli wa sallim wa barik ala maulana Muhammadin nuril mudhhib lin nisyan bi nurih wa ala alihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah wa ba'du. Al-Mukarram Tuan Haji Kamaruddin, Pengurusi Masjid Nur Saadah dan seluruh jawatan kuasa tadbir masjid yang diberkati, seterusnya muslimin, muslimat, hadirin, hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah dapat kita mulakan pagi yang berbahagia ini dengan solat subuh berjamaah dan seterusnya dengan niat i'tikaf di masjid ini. Kita sambung pengajian kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasayal Imaniyah, kitab yang penuh barakah, karya bagi Imam As-Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullahu ta'ala wa radhiya anhu wa ardah wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi barakatihi wa bi asrarihi fid darain amin ya rabbal alamin. Kitab yang diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu dengan tajuk Nasihat Agama dan Wasiat Iman. Kita dah bincangkan pada pertemuan terakhir kita sebelum ni mengenai ulama usuk, ulama yang jahat, ulama yang memutarbelitkan tujuan-tujuan agama yang benar kepada yang selainnya. Na'udzubillah. Kita sambung pagi ini pada muka surat 104, iaitulah mengenai alim yang beramal dan alim yang mencampur aduk. Alim, orang yang berilmu. Jamaknya atau pluralnya ulama. Ulama tu kalimah plural ataupun kalimah jamak. Dalam bahasa Arab dipanggil jamak. Perkataan tunggalnya alim. Alim ni orang yang mempunyai ilmu, orang yang tahu. Jadi alim berdasarkan tajuk ini dipecahkan kepada dua kategori. Yang pertama, alim yang beramal. Dia ada ilmu, dia beramal sesuai dengan tuntutan ilmunya. Yang kedua, ada juga yang alim, yang ada ilmu, tapi dia suka mencampur adukkan. Yang mana yang dia rasa sesuai dengan nafsu dia, dia amalkan. Yang mana yang tak berapa kena dengan nafsu dia, dia cuba berdalih. Mungkin cari dalil, cari hujah, nak bagi boleh perbuatan dia yang batil itu. Dua kategori orang yang berilmu. Ketahuilah bahawasanya alim yang beramal dengan ilmunya dan yang dikira di sisi Allah dan Rasulnya sebagai ulama agama dan ulama akhirat mempunyai bukti dan tanda. Kita nak kenal orang alim yang betul-betul beramal dengan ilmunya, yang mana kealiman dia tu bukan setakat kita panggil dia orang alim. Di sisi Allah pun mereka diakui sebagai ulama. Di sisi Rasul SAW pun diakui dia tu sebagai pewaris para nabi. Ulama agama, ulama akhirat, dia ada bukti, dia ada tanda yang akan kita sebutkan nanti, kita baca nanti. Yang mana dengan tanda tadi, yang dengannya anda dapat membezakan antaranya orang alim yang benar-benar beramal tadi dengan alim yang mencampur aduk. Alim yang mencampur aduk ni yang dikira di sisi Allah dan Rasulnya sebagai ulama jual ubat. Sedap istilah tu. Ulama jual ubat. Menurut hawa nafsu dan mengutamakan dunia dari akhirat. Yang pertama tadi ulama amilin, digelar juga ulama rabbaniyin.
Mereka yang benar-benar ulama. Yang kedua pula, ulama yang jual ubat. Ini istilah yang digunakan oleh Al-Imam Al-Haddad rahimahullah. Dia ada ilmu, tapi dia macam orang jual ubat. Tuan-tuan tahu tak orang promosi ubat ni? Kalau zaman lah ni macam orang jual yang kita duk jumpa apa? Orang berniaga online tu. Bukan semua lah. Nak tahu benda tu bagus tak bagus? Kalau benda tu dia ada jual, bagus. Dia kira macam tu. Kalau benda tu dia tak jual, benda tu tak bagus. Hak bagus tu dia kira stok ada kat dia, hak ubat tu bagus dia kata. Kan? Mai jumpa dia pula, dia kata mai jumpa 4-5 bulan, hak mana paling bagus ya? Dia kata hak ni. Sebab apa? Sebab hak tu dia ada jual. Yang hari tu hang kata bagus hak tu dulu dia kata. Kan stok itu tak ada dah. Bagus tu dikira yang mana ada kat dia, hak tu bagus. Tuan-tuan nampak tak? Itu istilah jual ubat ni. Kan kalau stok tu tak ada kat dia, tak bagus benda tu. Kan jadi ulama jual ubat ni, istilah dia ni. Yang betul tu, yang bagus tu yang mana boleh dekat dia. Kecenderungan dia tu dekat mana? Kalau kata cenderung dia ke arah tu perkara tu, dia hurai semua benda tu, semua boleh kat dia. Tuan-tuan nampak? Saya cakap cara umum tu. Saya tak mau spesifikkan lah. Tuan-tuan pun boleh pikat sendiri. Kalau kata orang tu cenderung ke situ, semua benda dihurai ke situ. Buka kitab apa pun, tuju ke situ. Tak ada kena-mengena pun, apa kena-mengena ni? Semua tuju ke situ. Itu macam ulama jual ubat. Macam orang jual ubat. Orang jual ubat ni, dia cuma akan promosikan benda yang dia jual. Kalau dia jual benda tu kira paling bagus. Mai 2-3 tahun, benda tu jatuh dah, dia cemuh dengan benda tu, dia pergi benda lain pula, benda hak tu pula hak paling bagus. Dia berpindah-pindah. Adapun ulama amilin, ulama yang betul-betul beramal dengan ilmunya, dia bukan kira benda tu bagus kat dia ke tak bagus. Dia bukan kira kena nafsu tak kena nafsu dia. Kalau benda tu Allah dan Rasul kata bagus, baguslah. Walaupun benda tu dia tak mampu buat. Kalau orang hak betul-betul berniaga ni, kalau benda ni hak bagus, baguslah. Walaupun benda tu dia tak jual. Kalau benda tu kurang bagus, dia kata kurang bagus. Walaupun benda tu dia jual. Itu kalau betul-betul lah. Sebab tu diumpamakan ulama yang mencampur aduk ni sebagai ulama jual ubat. Dia menurut hawa nafsu dia, dia mengutamakan dunia daripada akhirat. Yang mana menguntungkan dia akan kata benda tu boleh. Yang mana merugikan dia akan kata benda tu tak boleh. Tanda ulama akhirat itu, apa tanda-tandanya? Banyak tuan-tuan, tanda-tanda di sini. Yang disebut di sini. Kalau kita perhatikan, dia pokok pangkalnya kalau kita lihat dalam Al-Quran, Allah sebut, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Hanya sesungguhnya yang takut akan Allah dari kalangan hamba-hambanya ialah para ulama. Dia punya sifat yang paling utama, mereka ni ada takut pada Allah. Dari sifat takut itulah dia akan terbit semua sifat-sifat kebaikan ni. Sebab takut ni dia mendatangkan takwa. Bahkan disebut Ra'sul hikmati makhafatullah. Kepala kebijaksanaan itu ialah takutkan kepada Allah. Lagi tinggi ketakwaan seseorang tu, lagi bernilai ilmu dia tu. Makin banyak ilmu dia, dia makin takut pada Allah. Barulah dia akan datang satu persatu sifat-sifat yang disebut di bawah ni. Kalau takut kepada Allah tu tak ada, memang dia tak jadi. Dia mesti ada takut tu mula. Dan kalau kita lihat dalam hadis Nabi SAW pula, antaranya baginda sebut, al-ulama warathatul anbiya. Ulama itu dia pewaris para nabi. Maknanya semua sifat-sifat yang disebut di bawah ni, yang Imam Al-Haddad rahimahullah sebut ni, kalau kita perhatikan, semua sifat-sifat yang diwarisi daripada nabi dan rasul. Yang sempurna dengan semua sifat yang disebut di bawah ni, yang betul-betul sempurna ialah Rasulullah SAW seorang. Cuma para ulama ni mereka cuba mencontohi Rasulullah sekadar yang mereka mampu. Makin dekat mereka dengan Nabi, makin tinggi ilmu mereka,
makinlah kelakuan mereka tu persis seperti Nabi. Nak kata 100%, hak yang sempurna Nabi seorang je dari segi manusia ni. Tapi mereka ni persis macam Nabi SAW. Cuba kita lihat. Tanda ulama akhirat itu ialah selalu merendah diri. Dia mesti ada tawaduk. Makin tinggi ilmunya, makin dia merendah diri. Orang Melayu sebut apa? Resam padi, kan? Makin berisi, dia makin tunduk. Itu antara tanda orang tu tergolong dalam golongan ulama akhirat. Kalau makin tinggi ilmunya, makin cakap besar, kan? Makin tinggi ilmunya, makin sombong. Yang itu bukan ulama akhirat. Sebab dia tidak mewarisi akhlak Nabi SAW. Takut, bimbang, khawatir akan amarah Allah Ta'ala. Dia takut hanya pada Allah. Dia bimbang tentang keredaan Allah. Dia khawatir kalau Allah murka kepada dia. Ini dia panggil khasyah. Yang saya sebut tadi. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Allah sebut. Berzuhud pada mata benda dunia. Hatinya tidak tergantung dengan dunia. Zuhud ni, kalau kita perhatikan, perbahasannya luas. Kena buka kitab-kitab tasawuf. Zuhud ni, dia sebenarnya pekerjaan hati. Zuhud ni tuan-tuan, dia pekerjaan hati. Hati tu yang menentukan orang tu zuhud atau tidak. Adapun zahir seseorang itu, tidak semestinya menentukan dia zuhud atau tidak. Ada orang yang mungkin seorang yang kaya pada zahirnya, tapi hatinya tidak melekat pada harta benda tu. Orang itu zuhud. Mungkin ada orang yang dari segi luarannya tidak ada apa-apa, tapi hatinya itu tamak sebenarnya, nak kepada dunia. Dia nak tapi tak dapat. Dia bukan zuhud. Zuhud ni dia pekerjaan hati. Cuma pekerjaan hati tu kadang-kadang, ini yang saya ingat adalah antara yang disebut oleh antara guru kami Syekh Muhammad Abdul Huda Al-Yaqubi hafizahullah, disebut zuhud ni kadang-kadang dihimpunkan dengan taqallul. Mana kata dia zuhud pada hati, dalam masa yang sama di luar pun tak ambil dunia. Kadang-kadang begitu. Para wali Allah pun kadang-kadang ada yang kategori begitu. Hatinya zuhud, dalam masa yang sama dekat luar pun dia tak ambil dunia, sekadar keperluan dia saja. Tapi ada juga kategori sebahagian wali-wali Allah ni, dia zuhud hatinya. Tapi di luar dia tak nampak dia tu menyedikitkan dunia dia tu. Dia hidup dalam keadaan yang serba mewah. Orang nampak dia ni macam tak zuhud. Padahal sebenarnya hatinya zuhud. Dan yang ini sangat susah dilakukan, melainkan mereka yang betul-betul kuat hatinya, yang betul-betul tinggi keimanannya. Kalau orang biasa-biasa ni sekadar boleh dakwah je lah. Kan? Kalau orang macam kita ni, kita boleh kata lah, dunia di tangan, tak masuk dalam hati. Sukar nak buat benda tu. Kan? Tapi ada juga kategori di kalangan para ulama, termasuklah wali-wali Allah, terutama wali-wali Allah yang besar-besar ni, dia kaya raya. Tapi hatinya tak terlekat dengan dunia tu. Persis dengan para sahabat yang kaya raya, yang kita tahu Abdul Rahman bin Auf, Sayyidina Uthman dan sebagainya, kaya. Tapi dunia tu sedikit pun tak lekat pada hatinya. Buktinya, kata Syekh Abdul Huda, kalau nak test, betul tak orang tu kata, dunia di hati, dunia di tangan tidak masuk di hati. Kalau diminta untuk infak ketika tu, dia boleh keluarkan lala tu juga, tanpa fikir panjang. Macam Uthman bin Affan, Abdul Rahman bin Auf, kaya raya, suruh infak, la tu juga, tanpa fikir panjang. Hak tu betul. Hak tu baru boleh sembang dunia di tangan, tidak masuk di hati. Kalau sekadar nak buat keluar tu fikir panjang lagi, tak berapa lagi tu. tak berapa apa. Tak sampai seperti mana yang mereka maksudkan. Sebab tu jalanan mereka tu begitu. Ada yang berzuhud dalam masa yang sama mereka memilih di luar juga, dalam keadaan mereka mengambil dunia sekadar perlu. Sebab itu lebih sejahtera bagi hati mereka. Tapi ada juga yang zuhud, tapi di luar mereka itu tidak kelihatan seperti orang zuhud. Sebab hati mereka tu telah kuat. Pergantungan mereka dengan Tuhan telah kuat, sehingga menyebabkan dunia yang datang ni sedikit pun tidak memberi kesan pada hati mereka. Zikrullah yang menguasai jiwa mereka tu kuat,
sampai dunia yang datang tu tidak singgah pada hati mereka. Orang macam ni datang, masuk pun sama, keluar pun sama. Masuk pun bagi dia masuklah ni, dia keluar, dia masuk tangan kanan, dia keluar tangan kiri, tak ada masalah bagi dia. Datang pun dia ambil, nak keluar masa tu pun tak ada masalah bagi dia. Sebab dunia tu tidak lekat di hati dia. Cuma saya nak bagi faham apa, zuhud ni dia sebenarnya pekerjaan hati. Bila sebut ulama akhirat, ulama yang beramal dengan ilmunya, dia mesti ada sifat zuhud. Dan zuhud ni antara sifat yang Allah suka. Dalam hadis sebut, izhad fi dunya yuhibbakallah. Berzuhudlah engkau pada dunia, nescaya engkau akan dikasihi oleh Allah. Kemudian cukup dengan sedikit. Itu antara sifat ulama yang beramal dengan ilmunya. Sedikit tu makna sekadar keperluan dia cukup kan? Lebih pada tu dia buat apa? Membelanjakan apa yang lebih dari keperluan. Apa yang lebih tu dia akan manfaatkan untuk manfaat orang muslimin dan sebagainya. Memberi nasihat kepada orang ramai, itu antara sifat alim yang beramal dengan ilmunya. Menyayangi dan berbelas kasihan terhadap mereka, orang ramai. Dia mesti ada sifat rahmah, kasih sayang. Sebab akhlak Nabi begitu. Nabi memberi nasihat kepada orang. Nabi memberi nasihat bukan dengan cara kebencian. Nabi memberi nasihat dengan jiwa yang penuh dengan kasih sayang. Kalau kata kita beri nasihat pada orang dalam keadaan kita sebarkan kebencian, itu bukan cara ulama yang ikut cara Nabi. Menyuruh berbuat baik dan melarang berbuat jahat. Al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Ini asaslah. Benda yang baik dia suruh buat, benda yang jahat dia larang. Suka membuat kebajikan, semua bentuk kebajikan dia suka buat. Menyeru ke jalan yang benar, sama juga dia akan sentiasa membawa manusia ke jalan yang benar. Sebab tu ulama akhirat ni, ulama yang beramal dengan ilmu dia ni, kita tengok dia pun kita rasa kita seronok nak buat baik. Betul tak? Dia tak bercakap lagi pun, kita tengok dia pun kita terasa nak buat baik. Kan ramai orang macam tu, sengah-sengah tok guru. Kalau zaman-zaman kami mengaji begitu kan. Nampak tok guru tu, kita rasa aku ni tak buat benda lagi kan. Mesti ada, kita rasa teringat akhirat, teringat nak buat baik, belum dia bercakap lagi. Itu antara tanda ulama akhirat. Sentiasa berdiam diri. Berdiam diri ni maksudnya dia bercakap ketika perlu. Dia selaras dengan apa yang dianjurkan oleh Nabi SAW. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Sesiapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, hendaklah dia bercakap benda yang baik. Kalau dia nak cakap, dia cakap benda yang baik. Kalau dia bercakap tu dia rasa tak baik, dia akan diam. Ketika mana dia beri pilihan bercakap atau diam, kalau tak ada keperluan, dia lebih suka diam. Nampak tuan-tuan? Kalau kata ulama banyak cakap tu, hatu pelik sikit tu. Para ulama ni dia akan bercakap ketika perlu saja. Sebab itu memang akhlak Nabi. Nabi ajar begitu. Kalau kita bercakap tu baik, kita bercakap. Kalau tak perlu, diam. Itu lebih baik. Bertenang, bersopan santun. Dia tenang, tidak gopoh-gapah. Sopan santun, berbudi pekerti mulia, berlapang dada, lemah lembut, pandai memikat hati kaum mukminin, tidak sombong, tidak bercakap besar. Ini ada ilmu cakap besar. Yang tu bukan cara ulama akhirat tu. Kalau ulama yang betul-betul ulama akhirat ni, dia tak angkat diri dia. Orang yang angkat diri dia. Betul tak? Kalau kategori angkat diri ni, hak tu bukan akhlak ulama akhirat tu. Itu ulama jual ubat. Macam kita sebut je dah. Macam yang kita baca di atas. Orang jual ubat ni dia angkat diri dia. Kalau betul-betul orang yang jual produk bagus ni, kalau kita tengok dari segi berniaga pun, cara betul,
Dia tak condemn apa nama produk orang lain. Kan? Dia cuma cerita kebaikan produk dia. Itu saja. Dia pun cerita sekadar mana yang betul ya. Dia tak akan up lebih daripada yang sepatutnya. Lepas tu orang nilai. Ulama akhirat ni, dia tidak akan angkat diri dia. Dia tidak akan ajak orang kepada diri dia. Dia akan ajak orang kepada Allah. Allah yang akan angkat martabat dia. Manusia yang akan muliakan dia. Nampak tuan-tuan? Dia bukan cari kemuliaan. Dia cari redha Allah. Tapi bila Allah redha kepada dia, Allah muliakan dia, manusia pun muliakan dia. Begitu. Bukan mereka mencari kemuliaan daripada manusia. Yang mencari kemuliaan daripada manusia, itu bukan ulama akhirat tu. Itu ulama jual ubat. Tidak tamak hak orang. Banyak ni. Kalau kita nak perhati betul-betul ni. Kan? Dia tak tamak hak orang. Yang ni kalau kata makin banyak ilmu, makin tamak hak orang, itu bukan cara ulama akhirat. Ulama yang beramal dengan ilmunya. Tidak terlalu mengambil berat terhadap dunia. Dunia ni bagi dia okey kan. Apa yang ada pun okey kan. Dia tak banyak songeng sangat. Semua benda, makan pun senang, nak berjalan dengan dia pun senang. Ulama yang betul-betul ulama amil ini, kalau pengalaman saya sendiri pun kan, kalau kita ikut sebahagian ulama ni kan, semua yang senang. Boleh tak? Boleh. Semua boleh. Tak ada benda yang tak boleh. Selagi benda tak haram, bagi dia boleh. Makan ni, makan. Kalau dia tak boleh makan, dia sengat. Kita jamu apa pun, semuanya okey. Tak ada yang tak okey. Yang lebih-lebih tu kadang-kadang dia punya PA dia tu je. Setengah-setengah tu lah. Tok Syekh tu tak kisah pun sebenarnya. Kan? Han jamu pi apa pun. Kan? Tok Syekh tu tak kisah pun orang nak salam. Dia salam lah. Kalau kata ramai sangat, dia minta uzur lah. Kadang-kadang setengah-setengah yang escort tu je lebih daripada ni. Lebih apa? Apa istilah orang Melayu? Lebih sudu daripada kuah. Lebih kuah daripada sudu. Ini cerita betul lah dulu-dulu. Kan? Sebahagian, kadang-kadang sebahagian masyayikh daripada negara Arab main. Kadang-kadang yang bawa dia tu hal lebih-lebih. Kadang-kadang tok guru tu kita kenal dia, kita bisa jumpa dia di sana lagi. Kan? Perangai dia bukan begitu. Kan? Minta macam ni. Hampa yang minta sebenarnya. Tok Syekh tu kalau kita kenal dia dulu, han jamu apa pun dia makan. Dia tak makan, dia sengak. Itu je. Kan? Dia punya PA tu hal lebih-lebih kan. Yang tukang atok tu. Mungkin niat dia baik. Mungkin niat dia nak apa? Nak supaya orang muliakan para ulama tu. Tapi sebenarnya kalau setakat yang kita kenal, mereka yang mai tu, dia pun tak kisah pun sebenarnya. Kan? Hampa jamu apa pun dia makan. Kalau dia tak suka, dia sengak saja. Itu saja. Kan? Semuanya boleh. Dia tak banyak songeh. Hatta benda-benda yang khilafiah pun okey je. Dulu saya bawa masa saya ikut Syekh Firas Salu tu, bulan Ramadan, lama dah. Bulan Ramadan. Tempat ni nak buat 8 dia kata. Boleh Syekh? Boleh dia kata. Tempat ni buat 20. Boleh? Boleh. Semuanya boleh. Cakap macam mana semua boleh. Tempat ni nak buat tazkirah dulu baru macam ni. Boleh? Boleh. Semua boleh. Rupanya selagi benda tu masih dalam ruang lingkup yang boleh diterima, semuanya okey. Kita cakap macam mana semuanya okey. Okey dah. Tak ada yang tak okey. Dia tak banyak songeh. Jamu apa pun makan saja. Sebab bagi mereka dunia ni bukanlah benda yang penting sangat pun. Yang penting matlamat mereka tu nak mengajak kepada kebaikan sampai. Itu saja. Tidak melebihkannya daripada akhirat. Dia sentiasa mengutamakan akhirat. Dia tidak akan lebihkan dunia daripada akhirat. Tidak mengumpul harta. Tidak menahan hak orang lain. Kalau ada hak orang pada dia, dia akan cuba selesaikan dengan secepat mungkin. Tidak kejam. Tidak kasar. Tidak suka menyangka-nyangka atau bertengkar. Atau bermusuh-musuhan. Atau bengis. Ini pelik juga ni. Orang berilmu tapi kasar. Kejam. Dia agak pelik sedikit lah. Kan? Mungkin setengah-setengah tu ada yang kategori bekeng kan. Tapi kita kena faham tu. Dia tegas, dia tak sama dengan kasar. Betul tak? Tegas itu kita boleh terima.
Tapi kalau kasaan ataupun sampai tahap kadang-kadang bercakap perkataan-perkataan tidak sepatutnya, itu dia bukan akhlak ulama akhirat sebenarnya. Dia tak suka bertengkar, tak suka bermusuh-musuhan, tidak buruk pekerti, tidak sempit dada, tidak suka mengelirukan. Ini saja je buat main pendapat-pendapat yang ada khilafiah. Orang tahu dah benda tu begitu. Tiba-tiba dia buat main mazhab lain yang pelik-pelik tu. Kan mengelirukan orang tu. Kalau betul pun hang tu pandai mengaji banyak mazhab, hak pelik-pelik tu, hang beramal untuk hang seorang sudah dah. Betul tak? Orang awam ni yang mana mereka biasa amal, biarkanlah. Di Malaysia ni dah biasa beramal dengan mazhab Syafi'i. Tak perlulah kita ganggu gugat apa yang dah biasa diamalkan. Tiba-tiba hang nak buat main pendapat yang pelik-pelik tu. Kadang-kadang nak buat main benda tu sebab nak bagi nampak nampak lain pada orang. Disebut ada disebut dalam pepatah Arab, khalif tu'raf. Buat benda pelik pada orang, nescaya engkau akan dikenal. Jadi bila buat main pendapat pelik pada orang, ulama lain tak buat macam tu, tok guru lain tak sebut benda tu, mufti lain tak sebut fatwa tu, tiba-tiba hang sebut, orang kenal lah hang kan. Sebab apa? Buat main pendapat yang pelik. Khalif, buat benda yang pelik pada orang, nescaya hang akan dikenal. Ulama akhirat yang beramal dengan ilmu, dia tak suka mengelirukan orang. Di situ beramal dengan mazhab Syafi'i. Dia raih mazhab Syafi'i. Kalau hang alim 4 mazhab, hang amal untuk hang sudah. Hang nak bincang, hang bincang dengan orang-orang yang ahlinya sudah. Tak perlu nak mengelirukan orang. Dia juga atau membelit. Membelit lagi tak sukalah. Atau menipu. Orang alim pun ada yang menipu. Kalau sampai tahap tu, memang alim jual ubat tu kan. Menipu ni kadang-kadang benda tu dianggap remeh, benda yang biasa. Tapi sebenarnya benda tu benda yang besar. Dia janji jadual dia begitu. Tiba-tiba dia sendiri cancel saat akhir. Dia janji nak mai, tiba-tiba tak mai. Bagi dia benda tu macam biasa. Tapi sebenarnya bagi orang yang betul-betul jaga waktu, tak boleh terima begitu. Betul tak? Kan, sebahagian mereka anggap benda tu biasalah tu kan, biasalah dia nak tukar jadual dia ikut suka. Tak. Kalau orang yang betul-betul jaga waktu dia ni, dia akan pastikan benda tu betul-betul. Dia tidak akan menipu, tidak melebihkan orang kaya atas orang miskin. Yang mai jumpa dia tu kaya ke miskin, dilayan sama aja. Ni payah ni kan. Kalau kata orang kaya, orang miskin duduk depan dia, tak payah kita tengok orang alim lah. Tengok seorang ayah pun, seorang mak. 2 orang anak dia balik rumah. Hak seorang ni kaya raya, hak seorang ni miskin, bapa kedana. Layanan dia sama ke tak? Kalau kata dia boleh layan sama, dia jamu makan sama, dia sembang sama, bagus. Mak ayah ni yang bagus. Kan? Tapi kalau kata yang orang kaya ni dia layan lain, yang miskin ni dia layan lain, dari segi cucu pun dia lain kan. Hak tu maknanya dia ada memandang sesuatu yang lain. Orang alim yang betul-betul beramal dengan ilmu ni, hak mai jumpa dia kaya ke miskin, dia layan sama saja. Tak ada beza, sama aja. Bahkan setengah-setengah mereka, ni pengalaman. Setengah-setengah mereka tu lagi pelik. Dia lagi suka layan orang miskin daripada orang kaya. Ya, betul. Kalau orang kaya main dia saja je, setengah-setengah tok guru. Kan? Saya biasa jumpa. Kalau orang kaya main dia saja, dia buat lari lah, dia ni. Dia macam sengaja nak mengelak duk dengan orang kaya. Ada jenis itu. Dia seronok kawan dengan orang biasa-biasa ni. Sebab bagi dia kalau dia rapat sangat dengan orang kaya tu, takut hati dia terlekat ke orang tu. Ada jenis itu. Ada. Saya kalau makan pun dia makan dengan orang hak biasa, dia tak suka. Ada jenis tok guru yang begitu. Dia terbalik pula. Terbalik pula daripada kita. Kalau kita orang kaya main, seronok ni. Datuk ni mai, ini peluang ni kan, duduk dengan dia. Setengah tok guru tak suka macam tu. Setengah-setengahnya. Tak payah jauh-jauh lah. Guru saya sendiri dulu kan. Ustaz Din Pondok Jorak tu. Begitu. Kalau zaman kami mengaji dulu begitu. Kalau orang kaya main dia saja elak. Dia seronok berkawan dengan orang biasa-biasa ni.
Dia tak mau hati dia melekat dengan orang kaya tu. Kan? Seboleh-bolehnya dia cuba elak. Kan? Begitu. Sampai tahap begitu mereka jaga hati mereka. Kan? Sampai tahap kalau orang tu betul-betul berhajat nak jumpa dia, main jumpa. Walaupun dia kaya, kan? Kalau orang kaya nak buat apa, nak bagi sumbangan, jumpalah, kan? Sama saja. Siapa pun kamu, kan? Tidak selalu menghadap pemerintah. Dia bukan jenis yang membodek pemerintah. Dia boleh berkawan dengan pemerintah ni, tapi sebagai penasihat. Penasihat yang ikhlas. Adapun kalau menghadap pemerintah semata-mata untuk membodek, yang ini bukan akhlak ulama akhirat. Tidak berdiam diri terhadap kelakuan mungkar jika berkuasa. Kalau kata dia berkuasa pula, dia tidak akan berdiam diri. Ada mungkar, dia cuba tegah. Dan tegah mungkar tu dengan hikmah. Dengan cara-cara yang dipelajari dalam kaedah dakwah lah. Tidak inginkan pangkat, harta, kekayaan dan kedudukan. Bukan setakat tu. Malah ia sentiasa benci terhadap semua sifat-sifat itu. Hati mereka ni tak cenderung kepada kuasa, tak cenderung kepada pangkat, harta kekayaan dan kedudukan. Bukan itu yang mereka cari. Kalau benda tu dia nak main juga, tak boleh elak, biar pergi ya. Kan? Bukan mereka tuntut. Ada setengah mereka tu, kalau kita lihat, sampai berapa kali nak diberi datuk. Last kali tu dia terima jugalah. Dah 5-6 kali. Kan? Kita terkalih, kita minta datuk. Kita minta dapat pangkat tu. Contoh kita tahu. Kan? Kalau mereka tu kalau boleh nak elak. Seboleh-bolehnya nak elak. Kan? Tak boleh elak juga, baru dia terima. Kan? Tidak berkecimpung dalam sesuatu perkara atau melibatkan diri, kecuali jika perlu dan darurat saja. Urusan, tak kira lah urusan orang ke, semua perkara yang berkait dengan maslahah umum ke. Kalau saja-saja nak masuk, tak ada keperluan, dia tak suka masuk. Dia tak suka masuk campur hal yang tidak ada kena-mengena dengan dia. Dia hanya akan masuk kalau ada keperluan dan darurat. Sebab tu kadang-kadang kita tengok, kalau kata orang alim ni, kalau betul-betul alim akhirat ni, tok-tok guru ni, kalau kita berkawan dengan dia pun, zaman lah ni, kalau kata dalam media sosial pun, kalau dalam grup WhatsApp sebagai contoh, dia tak banyak cakap, dia sengak kan? Sebab dia tak suka masuk campur benda yang tidak ada keperluan dia. Dia cuma akan masuk kalau benda tu betul-betul ada keperluan, ada darurat, dia masuk. Ini sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Nabi SAW, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Sebahagian daripada keelokan Islam seseorang itu, dia meninggalkan perkara yang tidak memberi manfaat padanya. Kalau setakat nak berbual kosong, benda tak ada kena-mengena apa, dia tak suka masuk campur. Benda kalau ada keperluan, ada perlu orang tanya hukum yang betul-betul tanya, kan? Ada darurat baru dia masuk. Kesimpulannya, kan banyak tuan-tuan, bahawa sifat para ulama akhirat itu sentiasa menepati sifat-sifat yang dianjurkan oleh ilmu pengetahuan, ilmu yang sebenar, ilmu yang diambil daripada Al-Quran, As-Sunnah. Macam mana Quran sebut, macam mana dalam Sunnah sebut, begitulah akhlak mereka. Dan ditunjuk oleh akhlak yang terpuji dan amalan soleh, sambil menjauhi diri dari apa yang ditegah oleh ilmu pengetahuan. Semua perkara yang kita belajar daripada Al-Quran, daripada As-Sunnah, daripada kitab para ulama yang muktabar tu, mereka macam itulah. Akhlak mereka begitulah. Seperti akhlak yang terkeji. Akhlak yang terkeji mereka jauhi. Dan amalan-amalan yang tidak diredai Allah dan Rasulnya SAW. Kesimpulannya mereka ni, bila sebut perkara tu mengikut yang disebut oleh ilmu pengetahuan. Sumber ilmu utama Al-Quran dan As-Sunnah. Yang betul-betul beramal dengan Al-Quran dengan
Sunnah tu sendiri ialah Nabi SAW. Sebab tu kita sebut semua perkara disebut di atas tu yang sempurna sifatnya ialah Nabi. Makanya para ulama akhirat yang menjadi pewaris Nabi ni, mereka akan mendekati apa yang baginda sallallahu alaihi wasallam berakhlak dengannya. Walaupun mungkin tak sempurna 100%, sebab yang sempurna tu baginda seorang je dari segi manusia. Tapi mereka mendekati ke situ. Makin tinggi martabat mereka, makin dekat mereka dengan Nabi SAW. Okey, itu tanda-tanda yang disebut macam mana nak kenal ulama yang beramal dengan ilmunya. Sifat-sifat mulia para ulama akhirat yang saya sebutkan di atas tadi sepatutnya disifati juga oleh setiap mukmin. Jadi bukan para ulama aja kena bersifat begitu. Oh, saya ni bukan ulama, tak apalah, saya tak bersifat begitu. Sepatutnya semua orang beriman ni kena ikut juga. Lebih-lebih lagi atas orang-orang yang berilmu. Para penuntut ilmu macam kita ni pun kita kena cuba. Sikit. Memang kita tidak akan sempurna 100%, tapi kita cuba. Sedikit demi sedikit kita perbaiki. Maka yang demikian itu sangat dituntut dan amat diutamakan kerana ia sebagai petunjuk jalan yang diturut dan pemimpin yang diikut. Sebab kita ni orang beriman, kita nak ikut Nabi dengan perantaraan para ulama yang beramal dengan ilmunya lah. Jadi bukan sekadar kita cedok ilmu daripada mereka. Sifat-sifat baik mereka yang disebut di atas tadi pun kita cuba contohi. Barulah ilmu tu turut bermanfaat untuk kita. Jika ia sesat dan hilang pegangan serta melebihkan dunia atas akhirat, ulama tadi, maka ia akan menerima dosanya dan dosa orang-orang yang mengikut jejak langkahnya. Bila orang alim, dia ni jadi ikutan orang. Dia orang yang berilmu. Kalau kata dia bawa manusia makin dekat pada Tuhan, bawa manusia mengutamakan akhirat daripada dunia, dia fahamkan manusia bahawa matlamat hidup yang sebenar adalah akhirat, dunia ni tempat persinggahan sahaja, tempat bercucuk tanam untuk dituai hasil di akhirat, dia pun akan dapat pahala. Lagi ramai orang ikut dia, lagi banyak pahala dah. Sebaliknya, kalau kata dia ada ilmu, dia sendiri sesat, dia sendiri hilang pegangan, dia sendiri tenggelam dengan dunia, dia lebihkan dunia atas akhirat, maka orang pun akan ikut dia. Dosa orang yang ikut dia tu pun dia turut tanggung sama. Sebab tu tanggungjawab orang yang berilmu ni dia besar, tuan-tuan. Bila orang tu ada ilmu, dia tidak boleh berkelakuan seperti orang biasa-biasa. Sebab kalau benda yang dibuat tu kadang-kadang bagi orang awam anggap sebagai hujah. Saya suka buat contoh sebelum ni, kan. Orang alim isap rokok sebagai contoh yang mudah lah tu, kan. Orang akan jadikan, oh, tok guru tu pun isap rokok, kan. Orang akan jadikan benda tu sebagai bukti bahawa benda tu boleh, kan. Bila kita sebut perkara-perkara yang dilarang, dia kata tok guru tu pun buat juga, dia kata, kan. Ustaz tu pun buat juga. Orang akan jadikan benda tu sebagai hujah. Padahal ustaz tu pun orang biasa juga. Ustaz tu pun macam kita sebut tadi lah, kan. Kalau dia tak berakhlak dengan akhlak Nabi pun, dia sendiri boleh sesat. Nampak? Tapi orang akan jadikan benda tu, tok guru tu isap rokok, kan. Hang siapa? Tok guru tu buat benda tu, hang siapa, dia kata. Lama-kelamaan orang akan ikut. Jadi orang tu sesat dengan sebab dia. Saya buat contoh lah tu. Contoh. Saya buat contoh. Kan. Jadi kalau betul pun nak buat benda tu, kalau betul pun ada hujah, kamu dalil kamu buat seorang-seorang, sudahlah. Kan? Kalau betul pun kamu pegang, oh rokok bagi saya tak haram, bagi saya rokok tu harus bagi saya. Kadang-kadang jadi wajib, dia kata. Isap rokok kat rumah seorang-seorang, sudahlah. Kan? Jangan tunjuk kat orang. Kan? Wajib bagi saya, dia kata. Sebab kalau saya tak isap, saya tak boleh mentalaah kitab. Kalau saya tak isap, saya tak boleh buat nak bangkit malam ni untuk tahajud sebagainya. Hang buat kat rumah seorang-seorang, sudahlah. Kan? Betul tak? Jangan tunjuk depan orang. Kan? Adapun kalau orang yang bukan ulama ni tak apa. Orang biasa-biasa, orang tak dengan hujah.
Tak payah ulama pun, orang yang rajin pergi masjid, tok imam sebagainya, kalau kata isap rokok depan orang, dia pun isap rokok kata, orang akan jadikan contoh. Sini tak apalah bagus. Saya pernah jumpa kan di sebuah masjid tu. Tok imam dia kelak-kelak masjid isap rokok. Kan? Betul. Jadi saya pun mengajak pun, saya kata kalau ya pun kan, tunggulah balik rumah kan. Saya pergi kuliah tempat tu, saya kata, saya cakap cara umum lah kan. Saya tengok tu imam tu buat, lepas tu ada sebahagian AJK dia pun buat juga. Rupanya orang tua-tua ni kadang-kadang, macam mana ada contoh pada ni? Kan? Keluar-keluar terus isap rokok. Kan? Tak tunggu ni lah. Dengan serban, dengan jubah dah. Jadi saya kata kalau ya pun, baliklah rumah dulu. Kan? Kalau betul pun nak buat. Kan? Ini menjadi contoh bagi orang. Orang kata tu imam pun kan. Keluar masjid, langkah tengah masjid, terus isap rokok. Punya lapak, punya ketagih. Bukan di sini, bukan di Kedah, di Pulau Pinang. Di sebuah masjid di Pulau Pinang. Saya tengok. Lepas tu pengurusi tu kata, orang Pinang ni memang panggil pelik sikit. Dia kata lah. Bukan saya. Memang panggil mereka ni pelik-pelik sikit. Sampai tu imam pun panggil pelik sampai tara tu. Itu cuma contoh saya nak sebut. Contoh. Kalau nak buat benda begitu pun tak payahlah tunjuk dekat orang. Kan? Hang buat seorang-seorang sudahlah. Nanti hang mati, hang sendiri jawab dengan Tuhan. Betul tak? Kan? Saya ada hujah saya. Kan? Jangan nak melibatkan orang lain. Khawatir nanti kalau kamu tersalah jalan, kalau kamu sesat seseorang tak apa lagi. Takut ribuan manusia, ratusan manusia ikut kamu, kamu akan turut menanggung dosa dan kesalahan mereka. Tak pasal-pasal. Sebab tu kita kena ambil ilmu daripada para ulama yang beramal dengan ilmu mereka. Juga kita cuba ikut akhlak dan sifat-sifat baik yang ada pada mereka, yang sebenarnya mereka sendiri pun cuba ikut sifat dan akhlak baginda Nabi SAW. Tetapi jika ia lurus dan bertakwa kepada Allah, sikit lagi. Mana kata kalau orang alim tu dilurus, dia bertakwa kepada Allah, orang pun ikut dia, nescaya ia akan menerima pahalanya, pahala dia pun dia dapat, dan pahala orang-orang yang mengikut jejak langkahnya juga. Untung. Dia buat baik, lepas tu orang lain pun buat baik. Ratusan orang, ribuan orang dimasuk dalam kubur, dipenuhi dengan pahala yang tak putus-putus. Dan itu untungnya orang yang menyebarkan kebaikan. Mudah-mudahan kita tergolong dari kalangan mereka yang berilmu dan beramal dengan ilmunya dan sentiasa mengajak kepada kebaikan. Dan mudah-mudahan Allah membersihkan hati kita dari segala sifat-sifat mazmumah yang menjauhkan kita daripada redha Allah. Dan mudah-mudahan kita mohon kepada Allah, Allah hapuskan wabak COVID-19 yang kembali merisaukan kita, gelombang ketiga katanya. Jadi kita mohon kepada Allah supaya Allah menarik kembali penyakit ini daripada kita, dan Allah menghapuskan duka cita kita dan duka cita seluruh kaum muslimin di mana saja mereka berada. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa azabil akhirah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi